Sila Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan atau timbalannya menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Si Parenggam yang telah mengajukan soalan. Tuan Yang Dipertua, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sentiasa memberi keutamaan kepada murid daripada keluarga B40 untuk kemasukan ke sekolah berasrama penuh SBP. Mulai tahun 2018, KPM telah memperkenalkan dasar penawaran 60% tempat kepada murid daripada keluarga B40. Namun demikian, untuk pengambilan tahun 2019, hanya 37.9% murid yang berdaftar bagi tingkatan 1 di SBP terdiri daripada keluarga B40. Peratusan tersebut menurun bagi kemasukan pada tahun 2020, iaitu hanya 36.5%. Walau bagaimanapun, pada tahun 2021, jumlah murid B40 yang diterima masuk ke SBP telah menunjukkan peningkatan ketara, iaitu kepada 51.4%. Antara faktor yang menyumbang kepada peningkatan ini adalah strategi KPM memperkenalkan kaedah permohonan secara berpusat atau single entry point dengan izin. Melalui kaedah ini, pemohon ke sekolah asrama sepenuhnya di bawah KPM boleh membuat 3 pilihan sekolah semasa memohon. Calon yang berjaya akan menerima hanya 1 tawaran sahaja. Ini membolehkan lebih ramai calon ditawarkan tempat ke SBP. Di samping itu, KPM telah memperkenalkan pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK sebagai kaedah baharu bagi kemasukan ke SBP untuk pengambilan tahun 2021. PKSK diperkenal dan digunakan susulan daripada pemansuhan ujian penilaian sekolah rendah UPSR pada tahun 2020 dan ianya telah dijalankan secara dalam talian. PKSK merangkumi 3 komponen, iaitu kecerdasan insaniah 20%, kecerdasan intelektual 70%, dan artikulasi penulisan 10%. Secara keseluruhan, PKSK adalah untuk menilai potensi murid secara menyeluruh dengan mengenal pasti percembahan idea, tahap kreativiti, hujahan serta kecenderungan murid dalam satu bidang. Pendekatan ini memberi ruang dan peluang yang saksama kepada semua calon tanpa mengira latar belakang sosioekonomi mereka kerana fokus yang diberikan tidak hanya kepada prestasi akademik semata-mata. Untuk makluman ahli yang berhormat dan Dewan yang mulia ini, KPM sedang merangka dasar yang lebih komprehensif dan menyeluruh bagi memperkukuhkan pendekatan pengambilan murid ke SBP dengan memberikan keutamaan kepada murid berpotensi dalam kalangan keluarga yang kurang berkemampuan. Ini adalah selaras dengan usaha KPM untuk menyediakan akses pendidikan yang berkualiti dan saksama kepada murid B40. Sekian dan terima kasih. Soalan tambahan pertama sila Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri dengan jawapan yang panjang lebar walaupun yang kita tanya pendek saja. Nampaknya hari ini semua melirik-lirik Menteri jawapannya. Siapa ini, saya bertanyakan berkaitan dengan polisi B40 apakah diteruskan ataupun tidak. Kerana kita lihat di Dewan Yang Mulia ini telah dimaklumkan hampir 600,000 rakyat Malaysia daripada golongan N40 kini telah jatuh kepada kategori B40, dampak wabak COVID-19. Maka dalam keadaan banyak keluarga di seluruh negara yang sedang bergelut dengan keadaan kemiskinan dan keadaan yang begitu ketara cabarannya, apakah kerajaan, Kementerian Pendidikan Malaysia bercadang untuk meneruskan program sarapan pagi percuma kepada anak-anak sekolah seperti mana yang pernah cuba dilakukan pada tahun 2020. Hakikatnya kini B40 telah meningkat menjadi hampir B50. Terima kasih Tuan Ketua. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih. Soalan tambahan yang agak panjang lebar juga ya. Untuk makluman kepada Yang Berhormat Si Parenggam, kerajaan akan meneruskan polisi ini.
dan kita akan teruskan. Kalau kita lihat daripada tren tahun ke tahun yang berhormat, ada peningkatan dari segi pengambilan daripada kalangan keluarga B40 ini yang diterima masuk dalam SBP. Dan soalan tambahan yang kedua yang disebutkan tadi soal sarapan dan makanan bentuk bantuan. Untuk maklumat yang berhormat Simpan Renggam, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 5 juta ringgit kepada SBP khusus untuk murid-murid kalangan B40 ini. Kita berikan mereka bantuan-bantuan khusus. Yang berjaya masuk, kita akan berikan mereka bantuan-bantuan khusus. Jadi ini antara bentuk Menteri, bantuan. dia program sarapan pagi kepada semua murid sekolah, bukan SBP semata-mata. Saya faham. Murid sarapan pagi. Dan termasuk juga bantuan-bantuan makan ini. Kita akan bagi, kita subsidize juga. Akan dilaksanakan semula program sarapan pagi percuma, ya? Ya, kita akan kaji semula mana-mana yang Okey, harap dapat direkodkan. Terima kasih, Tuan Dato' Goreng. Terima kasih. Jadi berhormat dulu sebagai menteri pun lebih tahu. Solid. Terima kasih. Soalan tambahan Yang Di-Pertua, kedua, Tangga Batu. Saya kena cari sebelah sini. Jadi saya jemput yang berhormat Jempol. Okey. Terima kasih. Tuan Yang Di-Pertua yang dikasihi kerana memberi peluang. Pertamanya saya terima kasih dengan jawapan menteri tadi. Timbalan menteri yang boleh capai KPI yang cukup bagus. Tapi apa yang jawapan yang diberi ini bagi saya nak tanya soalan dari segi syarat kemasukan tadi itu dari segi B40 ini terdiri daripada mereka yang susah. Jadi soalan saya, kita tidak boleh berdasarkan kepada akademik semata-mata. Kita tahu warga di luar bandar susah. Jadi apakah syarat lain yang special punya syarat supaya anak-anak di luar bandar pedalaman 1, pedalaman 2, pedalaman 3 ini dibela agar dia dapat masuk ke asrama penuh. Terima kasih. Terima kasih Jempol. Sila. Terima kasih Yang Berhormat sahabat saya pada Jempol. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan dalam ucapan MQT tadi, jawapan dalam MQT tadi bahawa kita ada pentaksiran kemasukan sekolah khusus, PKSK yang saya sebutkan tadi. Di mana pentaksiran ataupun PKSK ini tidak hanya semata-mata kita lihat soal akademik sahaja. Tetapi banyak faktor-faktor lain yang akan kita nilai dari segi yang saya sebutkan tadi dari segi kecerdasan insaniah, kecerdasan intelektual dan sebagainya. Ini salah satu faktor yang akan kita ambil kira. Yang keduanya yang berhormat Jempol, kita menggunakan sistem data yang dinamakan yang akan dimasukkan dalam aplikasi pangkalan data murid KPM, di mana maklumat pendapatan yang akan dimuatkan dalam APDM ini akan digunakan sebagai salah satu kaedah yang akan mengenal pasti kumpulan keluarga tersebut. Jadi maknanya kalau dia berasal daripada keluarga B40, kita akan tahu dan kita akan beri keutamaan dalam soal ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri.